Jadi tuan-tuan sedang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jika kita lihat apakah pandangan aulawiyat ini di dalam Al-Quran. Baik. Al-Quran dan aulawiyat. Al-Quran memberi panduan dalam beberapa nas tentang aulawiyat ini. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aja'altum siqayatal hajji wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah la yastawuna 'indallah wallahu la yahdil qaumadh dhalimin alladhina amanu wa hajaru wajahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Artinya, adakah kamu menjadikan amalan memberi minum kepada jemaah haji dan pembangunan Masjidil Haram sama seperti seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat serta berjihad pada jalan Allah? Mereka tidak sama di sisi Allah, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada golongan yang zalim. Mereka yang beriman, berhijrah dan berjihad pada jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih besar darjatnya di sisi Allah, dan itulah golongan yang berjaya. Surah At-Taubah ayat 19 hingga 20. Jadi sidang penonton yang dimati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan perbandingan, yang mana kalau melihat kepada tafsir Ibn Kathir, menjelaskan, menurut Imam Abdullah Ibn Abbas, menyatakan bahawa ayat ini diturunkan ketika mana selepas ataupun ketika mana perang Badar, yang mana pembesar Quraisy, musyrikin Quraisy menempelak ataupun dengan angkuhnya menyatakan bahawa mereka ini lebih mulia daripada orang muslimin yang pergi berjuang, berjihad ataupun beriman mengikut ajaran Nabi SAW. Kerana apa mereka kata begitu? Kerana mereka ini memakmurkan Masjidil Haram, menjaga ataupun memberi minum kepada jemaah haji, mereka mengimarahkan Masjidil Haram. Bagi mereka itu perbuatan yang cukup besar mulianya. Bagi mereka, amalan mereka itu, perbuatan mereka itu cukup besar pada sisi Allah. Itu pandangan kaum musyrikin. Tetapi dalam ayat ini Allah dah turunkan ketika mana peristiwa itu Allah menjelaskan bahawa amalan memberi minum kepada jemaah haji, memakmurkan ataupun membangunkan Masjidil Haram sama seperti orang beriman, maka itu tidak. Maka Allah kata mereka tidak sama di sisi Allah. Maka di sisi Allah itu ada bezanya. Apa bezanya? Bezanya adalah mereka yang beriman, berhijrah dan berjihad pada jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih besar daripada darjatnya, lebih besar darjatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan itulah golongan yang berjaya. Maka di sini Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan kepada kita bahawa orang yang beriman dengan orang musyrikin beza. Itu yang pertama. Maka di sini Allah bezakan orang beriman dengan orang musyrikin. Itu yang pertama. Bahkan Allah menyatakan di sini kepada golongan yang zalim. Zalim itu maksudnya apa? Mereka yang musyrik itulah, yang syirikkan Allah, yang kafir itu, orang musyrikin Quraisy. Maka pada Allah, pada di sini menyatakan bahawa ada bezanya orang beriman dengan orang yang tidak beriman. Maka di sini adalah keutamaan beriman. Ini yang nak dinyatakan oleh pengarang. Maka dalam ayat ini Allah nak membezakan
orang beriman dengan orang yang tidak beriman. Orang tak beriman, baik macam manalah, kan? Pemurah macam manalah, kan? Saya di kampung saya, kan? Kalau musim haji, kan? Ada seorang toke Cina, kan? Pun nak korban juga lembu, kan? Bukanlah dia kata korban, tapi dia beri ke sebuah masjid di kampung, di kampung saya itu seekor lembu, kan? Boleh tak kita terima? Boleh lah, tapi bukan atas nama si Acong tu lah, katakanlah, nama toke tu. So bukan atas nama tu lah, kita terima saya sebagai sumbangan, kan? Maka apakah sumbangan toke itu tadi, seekor lembu itu dapat pahala ataupun diterima oleh Allah? Sudah pasti tidak. Walaupun dia beri lembu, seekor lembu pada musim haji untuk korban. Sebab apa? Kerana di sini iman telah membataskan ataupun membezakan sesuatu amalan itu diterima ataupun tidak. Baik tu, kan? Buat korban, itu salah satu contoh. Contoh lain pun sama jugalah, kan? Kalaulah orang tu baik, pemurah, berderma, sumbang itu buat masjid, tapi dia tidak beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidak ada apa-apa. Sebab apa? Allah meletakkan iman sebagai keutamaan. Maka sama juga dengan kita. Kadang-kadang orang keliru, orang marah, alah, kalau kita sokong orang Muslim pun tapi dia rasuah, baik kita sokong orang kafir ini, sebab dia jujur, amanah, integriti, lebih baik dia daripada orang Islam yang rasuah. Berhati-hati tuan-tuan, sebab antara iman dengan kufur Allah dah letakkan perbezaan dia. Biarlah Muslim itu lebih dipandang Allah. Kerana apa? Sebab dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Biarlah dia itu baik tetapi kafir, tetap Allah tidak akan pandang. Ini kena ingat. Sebab janganlah sampai kita ini bergaduh sesama Muslim. Sebab apa? Iman kita sama iman, sama akidah. Ya, kita berbeza pendapat, kita berbeza pandangan, tapi jangan sampai kita bermusuh. Berbeza tu memang ada, memang fitrah. Sebab itu ada hadis menyatakan ikhtilafil ummati rahmah. Perbezaan pandangan, khilaf di kalangan kita ni orang Islam adalah satu rahmat. Betul. Sebab apa? Dengan adanya perbezaan pendapat inilah syariah itu kadang-kadang mengikut mazhab, untuk memudahkan, untuk memudahkan supaya kita ini tidaklah terlalu terikat ataupun terlalu ketat dengan sesuatu peraturan. Maka ikut pandangan ini, boleh ikut pandangan ini, itu dalam perbincangan lain pula lah. Bukanlah nak kata kita ni boleh tukar-tukar mazhab. Kita di Negeri Sembilan di Malaysia, mazhab Imam Syafi'i, baik. Jadi dengan perbezaan itu bukannya kita nak bermusuh, tetapi dengan perbezaan itu sebenarnya memberi rahmat. Kita boleh bercambah idea, pandangan dan sebagainya. Maka jangan kita meletakkan iman dengan kufur itu sama. Bahkan kalau kita memuliakan orang kafir yang baik itu berbanding orang Muslim yang ada kesalahan dia, maka kita pun dah membuat satu kesilapan. Sebab apa? Allah nyatakan iman itu lebih mulia. Jadi tuan-tuan dan dimati Allah, mungkin untuk slot yang pertama ini, membadailah kita baca dulu satu petikan ayat Quran ini yang menjelaskan tentang keutamaan ataupun aulawiyat. InsyaAllah sekiranya ada kesempatan, kita akan sambung pula pada perbincangan yang seterusnya. Aku qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.